bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Kini buku IKIM ada secara e-book. Pelbagai kelebihan boleh dinikmati. Lebih murah dan jimat, dapat dibaca segera, saiz fail yang kecil serta yang paling penting adalah satu akaun boleh digunakan pada 5 peranti berbeza dalam masa yang serentak. Telefon pintar, komputer, iPad, semuanya boleh. Layari www.ikimniaga.my dan pilih e-book IKIM. Seterusnya, tekan pada buku yang anda inginkan dan anda akan dihantar ke laman sesawang eCentral. Ingin bantuan? WhatsApp saja di 0115769540. Jangan membaca sampai koma, tapi bacalah sehingga titiknya. Segera dapatkan buku IKIM secara e-book. Assalamualaikum, saya Rafi'i, pendengar setia dari Pahang. Radio IKIM memang menjadi pilihan saya sewaktu memandu dan bekerja. Tanpa Radio IKIM, rasa tak lengkap hidup ini. Untuk itu, anda juga kena teruskan mendengar Radio IKIM, inspirasi Inforia Islami. Tak sempat ke kursus haji di masjid? Terlupa jadual kursus haji? Mencari rujukan berkaitan ibadah haji? Sekarang tak perlu risau lagi. Dengan portal e-bimbingan haji, kita boleh mengikuti kursus-kursus ibadah haji secara dalam talian atau fizikal. Tak perlu risau kalau terlupa jadual. Lebih mudah membuat rujukan melalui e-buku, video dan infografik yang menarik. Juga terdapat ujian berkaitan ibadah haji bagi mengetahui tahap pemahaman bakal haji. Mudah dan menarik, bukan? Rancangan Lambayan Kaabah ini dibawakan kepada anda oleh Lembaga Tabung Haji. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang tabung haji di www.tabunghaji.gov.my atau hubungi pusat pelanggan kami di talian 03 6207 1919. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Aluk dan Pian. Dan seperti yang dijanjikan tadi, kita akan membawakan tetamu yang telah pun bersedia di dalam studio kita untuk lambayan Kaabah kita pada hari ini. Bekalan Doifur Rahman. Apa bekalan-bekalannya nak dibawa sebelum berangkat ke Tanah Suci, khususnya untuk sahabat-sahabat kita yang mungkin tahun ini rezekinya dapat dijemput menjadi tetamu Allah. Alhamdulillah. Untuk musim haji 1443 Hijrah ni. Dan dua orang tamu kita sudah pun bersama kita. Pertamanya kita alu-alukan yang berbahagia sahabat bersama Datuk Dr. Anhar bin Opir yang merupakan Mufti Kerajaan Negeri Selangor dan juga Ahli Tatan Kuasa Penasihat Haji TH Jakim. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, apa khabar kita? Alhamdulillah bakir. Alhamdulillah, masya-Allah. Ustaz Sufian dengan Ustaz Uman okey? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Rezeki kita dapat jumpa Datuk hari ni dalam konti. Sebelum ni ustaz je kita online secara dalam talian je. Hari ni dapat bertentang mata. Terima kasih Datuk sudi ke konti IKIM. Dan di sebelah kiri Datuk, kita ada yang berbagi Ustaz Haji Syahrin Awaluddin yang merupakan pengurus kanan bahagian bimbingan haji Lembaga Tabung Haji. Assalamualaikum Ustaz Syahrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita hari ni? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, jalan okey sepanjang jalan negeri IKIM. Biasalah Kuala Lumpur kan. Faham. Rendah aja tapi alhamdulillah sampai. Dan pastinya tajuk bekalan Doifur Rahman hari ini sangat menarik sebenarnya. Pastinya untuk mereka yang bakal menunaikan haji dan juga yang mungkin telah menunaikan haji sebelum ini. Kita nak imbau kenangan perjalanan kita menjadi tetamu Allah. Mungkin untuk awal sebagai mukadimah ni, Datuk mungkin boleh kongsikan pada kita apa maksud yang tersirat di sebalik Duyuf Ar-Rahman itu sendiri, di sebalik keistimewaan ibadat haji. Datuk, silakan Datuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih pada DJ Sufian dan juga DJ Luqman, Fadil Ustaz Syahrin, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita berada pada miqat zamani bagi haji, iaitulah bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dan juga bulan Zulhijjah. Dan apabila disebutkan ibadah haji, mestilah kita akan ingat dan perasan bahawa ia adalah rukun Islam yang kelima. Yang kedua, haji ini satu ibadah yang cukup istimewa kerana
istimewanya ibadah haji ini dilihat pada dua aspek sekurang-kurangnya. Yang pertama berkaitan dengan ibadah ini adalah ibadah yang telah dilakukan oleh para nabi sebelum daripada ini, sejak daripada Kaabah itu dibina berdasarkan kepada satu riwayat, dibina oleh Nabi Adam alaihissalam dengan perintah daripada Allah Ta'ala. Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain, guru kepada Imam Al-Ghazali, meninggal pada tahun 478 Hijrah, menyebut semua para nabi dan rasul melakukan ibadah ini dan tawaf di Kaabah. Adapun Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam Fatawa Al-Kubra menyebut semua para nabi kecuali Nabi Hud dan juga Nabi Saleh. Jadi istimewanya ibadat haji ini, kita akan pergi ke Kaabah, kita akan melakukan ibadah tawaf, dan tawaf ini pernah dilakukan oleh semua para nabi kalau kita ikut pandangan Imam Al-Juwaini. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ibadat haji ini istimewa kerana dia sangat berkait rapat dengan dalaman kita, jiwa kita, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan iman. Ada perkara-perkara ruhiyah yang boleh dikaitkan dengan ibadah haji ini. Baik, adapun bagi kita yang sedia maklum bahawa rumah yang dibina paling awal untuk tujuan ibadah adalah Kaabah itu sendiri, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan ataupun dibina untuk manusia. Imam At-Tabari menyebut yang dimaksudkan inna awwala baitin wudi'a lin-nas ay lil ibadati lillahi fiha, iaitu untuk beribadah kepada Allah padanya. Jadi tak ada rumah lain yang dibina untuk manusia beribadah yang pertama sekali melainkan adalah Kaabah. Sebab itu cerita ini adalah cerita yang panjang. Adapun berkaitan dengan mereka yang alhamdulillah diberikan kesempatan dan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji, begitu juga mungkin umrah, alhamdulillah. Ini satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau DJ Pian dan juga DJ Luqman, kita sedia maklum dalam Quran ada satu ayat yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk seru manusia supaya melakukan ibadah haji ini. Allah Ta'ala berfirman, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Serulah manusia. Mungkin kita terjemah azankan kepada manusia. Dalam hadis Nabi SAW menyebut kepada para sahabat ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim supaya serulah manusia untuk melakukan ibadah haji, dan Allah sebut akan datang orang yang naik unta dalam keadaan yang kurus, maksudnya berjalan yang jauh, perjalanan yang jauh, dan semua orang akan datang. Nah, sampai sekarang Masya Allah, setiap kali jemaah haji turun pada setiap tahun, dulu 3 juta, 3-4 juta, tapi tahun ni nampaknya berkuranglah 1 juta saja. Dan untuk Malaysia setakat ni kita dapat lebih kurang tak sampai 15,000. Semalam dalam berita kita dengar mungkin sedang diusahakan lagi sikit jumlah. Kita doakan mudah-mudahan dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Nampak-nampaknya Nabi kata selepas disuruh untuk melakukan azan dan menyuruh manusia itu, Nabi Ibrahim kata, wa ma yablughu sauti, adakah sampai suaraku kepada semua manusia? Kemudian dijawab oleh Allah Ta'ala berdasarkan hadis daripada Nabi SAW ini, kamu hanya menyampaikan saja, azin wa alayyal balagh, dan Allah Ta'ala menyebut kamilah yang akan menyampaikan. Dan rupa-rupanya memang sampai sungguhlah. Kita yang duduk di Shah Alam, yang duduk di kampung Sungai Sedang sebagai contoh, yang duduk di Sabak Bernam, itu semua seruannya sampai pada hari ini. Dan
dalam satu hadis Nabi SAW menyebut tentang perkataan yang DJ Pian sebutkan tadi, iaitu Duyufur Rahman, tetapi sedikit berbeza perkataannya, iaitulah Nabi kata dalam satu hadis, wafdullah thalathatun, al-ghazi wal-hajju wal-mu'tamir. Tetamu ataupun rombongan delegasi Allah Ta'ala itu ada 3 jenis. Ada 3 kumpulan. Yang pertama adalah orang yang berperang di jalan Allah. Yang kedua adalah orang yang menunaikan haji. Dan yang ketiga adalah orang yang menunaikan umrah. Jadi daripada hadis ini, wafdun itu adalah delegasi. Dan Nabi Ibrahim telah sampaikan jemputan daripada Allah Ta'ala kepada sekalian manusia berdasarkan ayat Quran tadi, wa'adzin finnas bil haji. Jadi orang-orang yang akhirnya diterima dan kemudian ada kemampuan cukup syarat pergi menunaikan ibadah haji, ini boleh kita kata adalah delegasi jemputan rombongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hadis menyebut wafdullah dalam Sunan An-Nasa'i. Tetapi dalam konteks sekarang, bila jemputan itu jemputan yang penting, jemputan itu jemputan yang istimewa, maka kita kata dalam konteks sekarang tetamu. Jadi tetamu ini bukan sebarangan tetamu, tetapi adalah tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafdullah itu rombongan, delegasi, rombongan yang akan pergi menunaikan ibadah. Dalam konteks sekarang namanya tetamu. Dalam bahasa Arab tetamu dhaifun. Kalau tetamu itu ramai dipanggil sebagai duyufun, maka kita masyhurkan perkataan duyufur rahman, iaitulah tetamu, rombongan delegasi Allah Ta'ala yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Maka mereka mendapat kemuliaan, mereka mendapat keistimewaan. Antara yang paling penting, keistimewaan mereka adalah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. InsyaAllah. Seronok dengan satu sebutir mutiara ilmu yang saya bersama Haratul Mufti sampaikan pada kita hari ini untuk lambaian Kaabah bekalan Duyufur Rahman, biar kita faham betul-betul. Yang dah tunaikan haji Datuk pastinya terkenang-kenang macam mana dijemput menjadi tetamu Allah di tanah suci, tetamu yang mulia pastinya. Jom tanya orang Kota Tabung Haji pula. Tentang bekalan pula untuk Duyufur Rahman yang Datuk sebutkan tadi. Waludin yang merupakan pengurus kanan bahagian bimbingan haji, yang pasti memang dah banyak kali dah membimbing mereka yang nak menunaikan haji ini, dan kursus-kursus haji itulah kepada mereka nak menunaikan haji dan sebagainya. Dan mungkin Ustaz boleh terangkan program bimbingan untuk jemaah haji dan kelainannya pada tahun ini. Dah 2 tahun pula kita dengan pandemik, PKP dan sebagainya. Ustaz, macam mana agaknya kelainan yang dibawakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Luke dan Pian. Saya bersama Datuk. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 2 tahun kita menunggu ni jemaah bagi kumpulan 1441 Hijrah. Memang kalau kita tengok dalam program bimbingan haji, mereka ni kumpulan ni dah kira berkali-kali dah kursus. Maknanya pada tahun yang pertama dulu, sepatutnya mereka pergi pada tahun 2020. Mereka dah mengikuti kursus atas haji secara fizikal. Mereka sempat ikut, tapi lepas tu ada pandemik, kita stop, tak ada kursus fizikal. Tetapi kita jalankan juga tahun berikutnya dengan bentuk kursus secara dalam talian. Jemaah yang sama? Jemaah yang sama. Bagi tahun 2021, cuma bagi tahun ini, tahun 2022 ni, kita dah jemput pula jemaah bagi kumpulan yang berikutnya. Kumpulan yang berikutnya iaitu kumpulan jemaah 1442 Hijrah. Jadi Alhamdulillah sekarang ni kita tengah sibuk untuk memberikan bekalan-bekalan terakhir untuk jemaah-jemaah yang kumpulan yang terpilih ini. Kursus kita mula program bimbingan kita di tanah air ini dengan kursus asas haji. Kursus asas haji ni kita ada 13 episod ataupun 13 siri. Tapi bila masuk musim pandemik ni, kita tambah lagi satu siri khas untuk membincangkan tentang hukum hakam ketika pandemik. Jadi jemaah kita Alhamdulillah mereka telah pun diberikan bimbingan selain daripada falsafah, rukun-rukun haji, wajib-wajib haji dan sebagainya.
ada siri yang terakhir dalam kursus asas haji, kita bincangkan tentang hukum hakam. Ini hasil daripada muzakarah kita. Muzakarah haji pada tahun 2020. Kita buat satu khas, maknanya muzakarah membincangkan tentang hukum hakam yang berkaitan tentang ibadat haji ketika pandemik. Jadi alhamdulillah minggu lepas pun yang berbahagia kita punya pengurusi Jawatankuasa Penasihat Ibadat Haji dah bincangkan sedikit tentang hukum hakam tersebut. Jadi kita yakin dan percayalah, alhamdulillah, insya-Allah jemaah kita bersedia pada kali ini. Selain daripada kursus asas, kita sekarang ni tengah menjalankan kursus perdana haji. Sebab kursus asas dulu kita tak sempat buat praktikal, lebih banyak dalam bentuk teori. Jadi bila alhamdulillah sekarang ni bila keadaan mengizinkan, kita dah boleh buat secara fizikal. Kita dah mulakan kursus perdana haji kita pada minggu lepas. Hari Ahad yang lepas, 15 Mei yang lepas, kita dah adakan di masjid wilayah ni untuk negeri wilayah persekutuan. Dan insya-Allah akan disambung pada minggu ni lah. Minggu ni 21, 22 Mei ni kita akan sambung ke negeri-negeri lain di seluruh Malaysia. Sehinggalah sebelum mereka berangkat, insya-Allah kita jadualkan pada awal Zulkaidah insya-Allah. Kini pun Syawal pun dah nak habis ni. Insya-Allah mereka akan dapat, semua jemaah yang terpilih ini akan mengikuti kursus perdana haji. InsyaAllah. Jadi itu yang kita dalam bentuk kursus lah. Cuma kelainan dia sedikit pada tahun ni. Kalau sebelum ni kursus perdana haji kita buat 2 hari 1 malam. Bermalam di masjid ataupun di tempat-tempat yang dipilih untuk diadakan kursus ni. Tapi tahun ni kita hanya buat sehari saja, daripada pagi sampai petang. Untuk kita nak jaga keselamatan lah. Sebab bila bermalam ni al-maklum lah, dengan jumlah yang ramai, kita bimbang kita punya suasana ni masih belum begitu mengizinkan. Jadi untuk persiapan kita untuk ke Tanah Suci, kita hanya buat kursus perdana ni daripada 8 pagi hingga 5 petang lah. Alhamdulillah mereka dapat mengikuti kursus ataupun latihan secara fizikal. Jadi selain daripada kursus-kursus yang kita sediakan ni, kita juga sebelum mereka berangkat, kita juga bekalkan mereka dengan buku-buku, buku-buku panduan ibadat haji. Kita ada 6 buah buku yang kita bagi secara percuma kepada jemaah haji kita untuk mereka merujuklah. Buku berkaitan tentang fiqh haji dan umrah, berkaitan soal jawab, wirid, doa, buku nota asas haji dan sebagainya. Kita bagi kepada jemaah kita untuk mereka bawa bersama nanti insya-Allah ke Tanah Suci. Jadi dan tahun ni alhamdulillah kita dah ada penambahbaikan untuk bimbingan haji zaman digital ni. Kita baru saja memulakan projek kita untuk mewujudkan satu portal e-bimbingan haji yang kita dah war-warkan sekarang ini. Untuk jemaah kita yang kumpulan tahun 1443 ini, mereka dah boleh gunakan insya-Allah. Maknanya selain daripada kursus secara fizikal, secara online, tetapi jemaah haji pada tahun ini juga berpeluang untuk mendapat bimbingan haji melalui portal pembelajaran secara e-learning lah. Orang kata e-learning. Mana dalam tu ada video, ada kuis, ada latihan. Aktif lah ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sebab kita tahu kita di mana yang Datuk Saibul Samah sebut, dia jemputan Allah Subhanahu sebagai duyufur rahman ni, kita kena preparation kita kena baik, yang terbaik lah untuk mendapat haji yang mabrur. Allah sebut dalam Al-Quran, Al-Hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Di akhir ayat ni Allah sebut sebenarnya apa yang kita tamu haji sediakan ini lebih kepada preparation, persediaan ilmu, kefahaman mereka untuk menunaikan haji. Tapi Allah sebut dalam Al-Quran ini, berbekallah kamu, bekalan yang paling baik ialah takwa. Jadi nanti mungkin insya-Allah saya bersama Datuk akan
membincangkan lagi lebih lanjut macam mana kita nak juga membekalkan jemaah kita ini dengan bekalan takwa. Kita sebab kita selesai daripada ibadat puasa bulan Ramadan yang baru ni, kita memang antara objektifnya la'allakum tattaqun. Jadi mudah-mudahan dengan dengan takwa pada bulan Ramadan, bulan Syawal ni kita sambung dengan puasa 6-nya. Amin. InsyaAllah pada bulan haji ni mudah-mudahan jemaah kita akan pergi menunaikan haji dengan persediaan takwanya. Dan mudah-mudahan inilah yang akan membantu kita untuk mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Baik. Terima kasih Ustaz bagi pass baton pada saya bersama Datuk. Sekejap lagi dah bagi soalan siap-siap tu. Apa yang dimaksudkan dengan bekalan takwa mungkin, dan apa lagi bekalan-bekalan lain yang kita kena mulakan dari tanah air sendiri sebelum kita ke tanah suci. InsyaAllah perkongsian kita lanjutkan sebentar lagi. Dan sahabat-sahabat yang menonton di Facebook pun boleh juga berinteraksi dengan kita kalau ada komen-komen, soalan-soalan dan juga doa-doa yang nak disampaikan. Silakan, ahlan wa sahlan. Yalah, ada ahli keluarga yang nak berangkat ke tanah suci kan, termasuklah mungkin jiran sebelah kanan sebelah kiri kan. Jadi bolehlah sama sampaikan bekalan tersebut, salam-salam tersebut. Okey, kita yang break kejap, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini untuk lambayan Kaabah kita pada hari ini. Bekalan Duyufur Rahman hanya di Warna Pagi Radio IKIM, inspirasi Inforia Islami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakan ikatan lidahku, fasihkan tutuku. Tak sempat ke kursus haji di masjid? Terlupa jadual kursus haji? Mencari rujukan berkaitan ibadah haji? Sekarang tak perlu risau lagi. Dengan portal e-bimbingan haji, kita boleh mengikuti kursus-kursus ibadah haji secara dalam talian atau fizikal. Tak perlu risau kalau terlupa jadual. Lebih mudah membuat rujukan melalui e-buku, video dan infografik yang menarik. Juga terdapat ujian berkaitan ibadah haji bagi mengetahui tahap pemahaman bakal haji. Mudah dan menarik, bukan? Ibu, adik rasa kurang sihat lah. Nah, makan vitamin C Jardin Kids. Kenapa ibu suka bagi adik makan vitamin ni? Sebab rasa dia yang sedap dengan buah strawberry sebenar. Kaya dengan vitamin C, rendah gula dan menggunakan gula tebu organik, tanpa pewarna dan perisa tiruan. Semestinya halal. Natural Gummy Vitamin C dari Jardin Kids. Makanan tambahan terbaik untuk meningkatkan imuniti anak anda. Dapatkan di farmasi terpilih. Layari www.herbitas.com HERBITUS. WhatsApp 0377347155. Institut Kefahaman Islam Malaysia akan mengadakan Kongres Nasional Islam, Keluarga Malaysia dan Keharmonian, membina agenda kalis cabaran masa depan pada 19 hingga 20 Mei 2022 bersempena sambutan ulang tahun 30 tahun IKIM. Yang berhormat Senator Datuk Haji Idris Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, akan merasmikan program tersebut. Program ini akan disiarkan secara langsung menerusi Facebook IKIM dan TV IKIM. Untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan program ini, sila layari laman sesama IKIM di www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan di talian 0362046320 atau 6322. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Jom kurban PNP? Kurban aku biasa dengar. PNP ini kali pertama. Apa tu? Profesional dan premium. Maksudnya, pengurusan kurban dilaksanakan dengan cara profesional. Sembelihan menggunakan slaughter box, penyimpanan menggunakan cold room dan pengagihan pula menggunakan cold truck. Oh, macam tu. Ya, sempena Aidiladha tahun ni, Radio IKIM dengan kerjasama Kurban.com akan menganjurkan program Kurban Bersama IKIM. Nak cerita?
panjang sangat. Apa kata daftar je dulu. Hubungi korban.com di talian 017-983-8382. Pastikan kita adalah yang terawal untuk mendapatkan harga promosi RM799 sahaja untuk satu bahagian korban. Kalau macam tu, sekarang juga aku nak daftar. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Info Islami, Lambai Kaabah Bekalan Duyufur Rahman. InsyaAllah anda, Alhamdulillah kita bersama lagi dengan tetamu kita. Saya bersama Datuk Dr. Haji Anhar Haji Opir, Mufti Negeri Selangor, dan juga Ustaz Haji Syahrin Awaluddin, pengurus sekarang bahagian bimbingan haji Lembaga Tamu Haji, masih lagi bersama dengan kita pada waktu ini. Terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang terus bersama live kita di radio dan juga menonton di Facebook dan juga YouTube. Mari kita dengarkan apa bekalan Duyuf Ar-Rahman. Dan untuk saya bersama Datuk, mungkin nak cerita sikit persiapan awal lah. Saya rasa saya nampak macam ada acik-acik kita dah mula berjoging tu. Nak bagi fitness, nak bagi fit bila tanah suci tu untuk menunaikan semua manasik-manasik haji tu kan tu. Mungkin pada pandangan Datuk dan nasihat Datuk, apa yang penting? Silakan Datuk. Terima kasih pada DJ Pian, DJ Lup, Fadil Ustaz Syahrin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menariknya ibadah haji ini difardukan oleh Allah Taala selepas kefarduan ibadah solat, puasa, zakat. Apa ertinya semua tu? Ertinya adalah kedua ataupun tiga ibadah yang telah difardukan lebih awal ini ada dua kategori. Contohnya ibadat solat dan ibadat puasa ini berkaitan dengan ibadah badan semata-mata. Dia fizikal. Sebab tu ada orang yang tak mampu berdiri boleh sembahyang duduk. Tapi kalau memang mampu berdiri, wajiblah dia berdiri ketika solat. Begitu juga dengan ibadah zakat, kefarduan ini berkaitan dengan harta. Dan sekarang ibadat haji yang kita bicarakan ini adalah gabungan daripada kekuatan badan dan juga harta. Jadi ini cukup istimewa. Belum tentu orang yang cukup duit tetapi dia sihat. Belum tentu ada orang yang sihat tapi selalunya tak cukup duit lah. Kita ni sihat tapi duit tak banyak DJ kan. Jadi itu biasa manusia. Tetapi ibadat ini dia kemampuan dari sudut tenaga, dan yang keduanya adalah kemampuan pada sudut kewangan. Ini yang dipanggil istita'ah yang sebelum ni kita bicarakan. Jadi oleh sebab itu ia memerlukan persiapan yang sewajarnya. Persiapan dalaman dan juga persiapan luaran, zahir dan juga batin. Mungkin beberapa perkara yang saya ingin kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang pertama adalah pastikan kita pergi dalam keadaan tidak bersama dengan dosa. Jadi kena bertaubat daripada sekarang, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ibadah ini ibadah kita kata kalau rukun Islam yang kelima, dia adalah klimak lah kepada segala ibadah yang kita lakukan. Kalaulah kita bersama dengan pergi haji, ada dosa, ada kesilapan dengan manusia, dosa dengan Allah Ta'ala, ini akan jadi beban dan akan jadi sesuatu yang akan melemahkan diri kita dalam melakukan ibadah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi bersabda dalam Sunan At-Tirmizi, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Seorang hamba itu kalau melakukan satu kesalahan, maka akan ada titik hitam yang Allah jadikan pada hatinya. Tapi kalau dia bertaubat, kalau sekiranya dia cabut, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuh, maka kalau dia istighfar, kalau dia cabut dosa itu dan dia bertaubat, maka akan dibersihkan hatinya. Maka ini yang kita perlukan, hati yang bersih, hati yang suci untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, menjadi Duyuf Ar-Rahman. Yang kedua, mula daripada sekarang bagi saya yang dapat surat ataupun yang tak dapat surat, semua kita adalah bakal Duyufur Rahman. Jadi kalau yang dah dapat surat, Alhamdulillah. Yang tak dapat surat, tuan-tuan dan puan sekalian, kita berdoa pada Allah Ta'ala supaya kita menjadi Duyufur Rahman pada tahun yang akan datang pula, insya-Allah. Itu kena terus berdoa. Berbincanglah daripada sekarang dengan orang-orang alim,
minta nasihat daripada mereka yang pernah pergi haji, orang yang ada pengalaman. Mereka akan cerita mungkin banyak pengalaman yang baik kita akan jadikan contoh teladan. Pengalaman yang tidak baik yang mereka kata jadi susah, jadi berat, so kita ambil juga pengalaman itu untuk dijadikan sempadan. Nabi kata dalam sebuah hadis, ad-din an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Maka kita minta nasihat, orang bagi nasihat, kita minta juga pengalaman, orang akan bagi pengalaman untuk dijadikan panduan kepada kita sebelum kita melakukan ibadah haji bertolak daripada tanah air kita. Yang ketiga, bagi mereka yang ada tanggungan menjaga orang tua ataupun seorang perempuan yang ada suami izinkan pergi ditemani dengan mahram sebagai contoh, maka dapatkanlah izin dan redha daripada mereka. Kerana sepanjang kita pergi melakukan ibadah haji 40 hari, 45 hari, sudah pasti kita tak dapat balik tiap-tiap hari. Nak sediakan sarapan, nak sediakan makan minum untuk orang tua kita ataupun suami kita. Kalau boleh balik tiap-tiap hari, okey juga. Tetapi tak boleh 40 hari itu kita akan berada di sana lah. Kan jarak yang jauh kan DJ. Maka ini dapat izin dan juga dapat redha mereka. Mudah-mudahan mudah kita melakukan ibadah nanti. Yang keempat, bagi saya juga, pasang niat betul-betul supaya kita pergi ke sana semata-mata kerana Allah dan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita pergi ke sana supaya nanti balik dipanggil tuan haji. Jadi ada orang marah balik haji tiba-tiba tak dipanggil tuan haji. Lalu kadang-kadang dia sendiri pula yang tulis, belum lagi wukuf di Arafah, dia hantar barang pos ke Malaysia, dia pun tulis dekat kat kotak tu haji si fulan. Belum wukuf lagi, belum wukuf. Tapi kalau orang panggil, orang doakan, itu kita aminkan. Cuma untuk diri kita sendiri itu bukan yang kita kejar. Sebaliknya kita nak supaya tidak ada riak, tidak ada sum'ah. Dalam satu hadis Anas radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan bagaimana Nabi SAW sendiri, yang kalau bagi kita tak ada orang buat ibadah paling sempurna melainkan Nabi. Tidak ada orang yang paling bertakwa melainkan Nabi SAW. Tetapi dengar apa kata Anas. Hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rahlin rathin wa qatifatin tusawi arba'ata darahim aw la tusawi. Nabi SAW menunaikan ibadah haji dengan menaiki tunggangan hanya beralaskan lapik yang lama tanpa ada sekedup, yang harganya lebih kurang 4 dirham ataupun kurang daripada 4 dirham. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, berkata, Allahumma hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, terimalah ibadah hajiku ini dan janganlah jadikan hajiku ini ada perasaan riak dan juga sum'ah padanya, nak menunjuk-nunjuk pada orang. Ini Nabi SAW. Maka ambil pedoman ini supaya kita lurus dalam tindakan kita dan manasik yang kita lakukan. Kemudian juga memastikan harta kita halal, patuh syariah. Daripada sekarang ini jangan terlibat dengan riba, jangan terlibat dengan rasuah, semua itu diharamkan. Jangan kita zalimi orang lain untuk mendapatkan satu-satu harta dan seumpamanya. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala itu tayyibun la yaqbadu illa tayyibah. Allah Ta'ala itu baik dan tidak akan terima melainkan yang baik-baik sahaja. Jadi kalau kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, aku terima dan aku datang menyahut seruanmu ya Allah. Tetapi ada para ulama kata, kalau hartanya haram, kalau hartanya tidak patuh syariah, kalau hartanya daripada menzalimi orang lain, la labbaika wala sa'daika. Tidak ada labbaika bagi kamu dan tidak ada kebahagiaan bagi kamu. Jadi ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah kita pergi pula perkara-perkara lain yang banyak, seperti kita hendaklah latih dengan kebiasaan akhlak yang baik. Tadi Fadil Ustaz Syahrin sebut satu ayat Quran daripada surah Al-Baqarah. Kita tidak boleh bercakap percakapan yang keji, percakapan perkataan yang lucah. Jangan kita bergaduh, bertengkar.
Ni kalau tak dibiasakan daripada sekarang, dia terbawa-bawa ke sana nanti. Kan? Di sini kita cakap perkara tak elok, kat sana jumpa juga tersepak dengan batu, dia akan keluar perkataan-perkataan tu. Ayat maki, ayat madani, semua sekali akan keluar. Jadi itu kena dielakkan dan dilatih daripada sekarang supaya ditinggalkan. Kemudian saya setuju dengan DJ Pian tadi, oleh kerana ini adalah ibadah badaniah juga, maka daripada sekarang kena exercise, kena mulakan. Kalau kita baca catatan dan kiraan orang-orang yang di Mekah, itu kalau sa'i daripada Safa dan Marwah jaraknya kurang 4 meter, cukup satu pusingan stadium. Jadi 396 meter di antara Safa dan Marwah, dan kita akan berulang-alik sebanyak 7 kali. Jadi kena biasa berjalan. Tak apalah, sebelum ni kita mengeluh parking kereta pada bulan Ramadan asyik dapat kat luar je. Itu kat mana tu? Bazar ke apa tu? Masjid untuk tarawih. Itu maknanya latihan supaya kita bergerak, kita berjalan. Kerana kat sana nanti memang tak ada kereta yang kita bawa. Jadi semuanya berjalan. Kalau kita maknanya tidak kuat pada sudut fizikalnya, nanti kita tertinggal dan terlepas banyak perkara kebaikan yang berkaitan dengan pergi ke masjid, iktikaf, kemudian kita berjalan dengan kaki sendiri tanpa upah orang lain dan seumpamanya. Jadi itu antara persiapan yang perlu untuk kita siapkan, lebih-lebih lagi berkaitan dengan dalaman kita dan ditambah dengan yang luaran, insya-Allah. InsyaAllah. Dan pasti setiap bekalan pesanan yang Datuk sampaikan tadi tu ada hikmah di sebaliknya. Kejap lagi nanti kita akan kongsi apa hikmah-hikmah di sebalik kita bersiapkan diri dengan bekalan tadi tu sebelum ke tanah suci. Bukan setakat kita tahu kenapa apa yang kita buat tu, tapi kenapa kita buat tu. Kan? Terus lepas ni lah. Cuma saya nak tanya pada Ustaz Syarin lah berkenaan dengan penyusunan jadual jemaah haji. Bagaimana tabung haji, dan juga Ustaz Syarin lah selaku mungkin ketuanya untuk memberikan yang terbaik untuk jemaah haji. Aktiviti di macam Datuk sebut tadi di Makiyah ke lain di Makkah, di Madinah dan di Masyair. Apa antara aktiviti yang dah disusun atur oleh Lembaga Tabung Haji? Tuan Haji Ustaz silakan. Okey, terima kasih DJ Pian dan DJ Luke. Itulah Tabung Haji ni kita telah menyusun program bimbingan haji ni bukan hanya di tanah air, tapi sampai di tanah suci pun kita ada program. Sebab jemaah ni akan berada di Mekah ataupun di Madinah ni lebih kurang 40 hari. Tahun ni pun alhamdulillah, walaupun bilangan jemaah kita kurang, tapi tempohnya hampir sama. Jadi maknanya jemaah kita berpeluang lebih 1 bulan berada di tanah suci. Maka kalau nak kira tempoh untuk menunaikan haji itu hanya beberapa hari je. Jadi apa kita nak buat? Sebelum kita menunaikan haji, selepas kita menunaikan haji. Jadi kita dah susun dah program bimbingan ini untuk membantu jemaah daripada mereka sampai ke tanah suci. Kalau penerbangan yang awal pergi ke Madinah contohnya, maka mereka ada program-program di Madinah ni. Selain daripada mereka ulang kaji lah, banyaknya ulang kaji. Kadang-kadang walaupun mereka ni kita dah bagi kursus dari tanah air ni, tapi bila sampai di sana terkejut lah apalah sebagainya, kita kena refresh balik lah dia punya knowledge dia, maklumat, pengetahuan dia, ilmu dia. Kita bagi balik ulang kaji tentang persediaan untuk buat umrah yang pertama, tentang apa, kalau di Madinah tu kita bagikan juga sejarah, sejarah dan juga apa keistimewaan Masjid Nabawi. Dulu dengar daripada jauh je, daripada Malaysia je, tapi sekarang ni dah sampai di Madinah. Jadi apa jemaah perlu buat? Ziarah makam Rasulullah SAW dan tempat-tempat sejarah yang lain ni, sebab kita yakin dan percaya haji ni kalau kita nak mencapai falsafah dia di mana yang Datuk sebut juga tadi, kita kena buat amalan-amalan yang bukan hanya daripada di Malaysia lagi kita dah latih, tapi bila sampai di tanah suci ni kita kena buat, jaga solat-solat sunat kita, jagalah amalan-amalan akhlak kita dan sebagainya. Dan di Madinah ni kita boleh tengok sejarah perjuangan baginda Rasulullah SAW, banyak tempat-tempat bersejarah, Uhudnya, Khandaknya dan sebagainya kan, peperangan-peperangan, masjid-masjid, Kiblatainnya, Masjid Quba'nya dan sebagainya tu. Jadi ambil peluang ni, kita nasihatkan kepada jemaah supaya dia dapat feel, dia berada di tanah suci ni merasai
inilah keindahan Allah, agama Islam ini, perjuangan baginda Rasulullah SAW. Jadi bila di Madinah ni, kita ada banyak program-program taklimat, tazkirah, ziarah. Kemudian bila sampai tapi sebab tempoh di Madinah ni lebih singkat. Sebab kita tak dapat lama di Madinah, kita lebih lama di Mekah. Jadi di Mekah inilah sebenarnya program-program yang lebih banyak lagi lah yang kita susun. Kalau dulu saya bersama Datuk sama dengan saya juga bertugas tahun 2019 kita buat forum perdana. Forum perdana pun ada, kita buat ceramah-ceramah perdana bersama dengan pakar rujuk, dengan juga jemputan-jemputan kita. Sebab kita di tabung haji, kalau di tanah air ni kita punya ustaz-ustaz kita ni, kita namakan dia sebagai pengkursus ibadat haji tanah air, ataupun ringkasnya PEKTA. PEKTA. Tapi bila kita ada lebih kurang 500 sekarang ni seluruh Malaysia PEKTA, guru-guru agama ni yang kita tauliahkan untuk mengajar haji dan umrah. Bila di tanah suci ni kita pilih di kalangan yang terbaik daripada PEKTA ini untuk mereka bertugas menyantuni Duyufur Rahman ini. Kita namakan dia sebagai pembimbing ibadat haji tanah suci, ataupun ringkasnya PEHTAS. Kita ada PEKTA, kita ada PEHTAS. Jadi alhamdulillah kita ada cukup manpower lah, tenaga pembimbing daripada asatizah kita, guru-guru kita, selain daripada pakar rujuk yang kita juga bawa bersama. Maka mereka inilah yang menyusun program-program ataupun melaksanakan program di maktab-maktab, di kediaman jemaah haji, bangunan penginapan jemaah haji. Kita jaga solat berjamaahnya, sama ada nak semayang di Masjidil Haram ataupun di bangunan penginapan pun ada surau-surau yang disediakan. Jadi kita buat program tilawah Al-Quran lepas subuh, kita baca Quran. Jadi kita harap dengan tempoh yang lebih kurang 1 bulan ini, mereka berada dalam suasana ibadah yang lengkap. Maknanya kalau di Malaysia ni kita sibuk nak ke sana ke sini bekerja. Ni memang fokus. Daripada pagi kita nak buat sembahyang sunat duha boleh, malam kita nak buat nak tahajud pun boleh, nak pergi ke masjid pun boleh, macam-macam lagi amalan yang kita boleh buat. Jadi sebab itu kita haraplah jemaah haji kita gunakan peluang ini dengan sebaik yang mungkin. Ini sebelum kita sampai pada waktu wukuf ataupun 9 Zulhijjah. Kita buat persediaan untuk jemaah ini. Kemudian bila sampai 9 Zulhijjah, kita buat pula program yang kita namakan di Masyair. Masyair ni di Arafah, di Muzdalifah dan di Mina. Ini kemuncak lah ibadat haji kita. Kita masih lagi juga bimbing jemaah kita supaya membanyakkan doa, waktu yang mustajab untuk berdoa di waktu Arafah dan sebagainya ni. Kita ada khutbah Arafahnya, ada ada slot-slot tazkirah duhanya dan sebagainya. Semuanya kita buat berterusan daripada di tanah air tadi sampai di Madinah, di Mekah, sampailah di Masyair. Bahkan selepas mereka selesai ibadah haji pun, bagi mereka yang datang ke Mekah terlebih dahulu, kemudian mereka pergi ke Madinah, di Madinah pun kita buat ulang kaji juga untuk bagaimana kita nak mengekalkan haji yang mabrur tadi. Kita nak tengok ulang kaji balik sama ada mereka telah sempurnakan dan bagaimana mereka nak jaga amalan-amalan ini nanti, insya-Allah hinggalah ke tanah air nanti, insya-Allah. Apa perinciannya nanti Syahrin kami nak minta untuk jelaskanlah bagaimana nak mengekalkan kemabruran haji ini, insya-Allah. Dan untuk pesanan ketiga, kejap lagi kita akan sambung lagi cerita tentang hikmah utama di sebalik ibadat haji dan juga poin-poin penting yang kita dapat hari ini. Dan sahabat-sahabat sekalian pun jangan lupa untuk terus setia bersama kami. Ada yang komen Datuk dan Ustaz, katanya saya punya giliran kalau ikutkan 2028 dah boleh pergi tak agaknya khusus haji yang tabung haji bawa ni, sebab semangat nak pergi haji. Betul lah, walaupun lagi 6 tahun tapi semangatnya. Tapi tak apa, nanti minta Ustaz Syahrin jelaskan jugalah. Bolehkah tak bolehkah ke online ke macam mana ke. Nantikan perkongsian lanjut layan Kaabah. Musikan ketiga bekalan Duyufur Rahman. Hanya di Warna Pagi Radio Ikim, inspirasi Inforia Islam. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr. Allahumma inni
أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu dari kekufuran dan kekafiran. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Tiada Tuhan selain Engkau. Tak sempat ke kursus haji di masjid? Terlupa jadual kursus haji? Mencari rujukan berkaitan ibadah haji? Sekarang tak perlu risau lagi. Dengan portal e-bimbingan haji, kita boleh mengikuti kursus-kursus ibadah haji secara dalam talian atau fizikal. Tak perlu risau kalau terlupa jadual. Lebih mudah membuat rujukan melalui e-buku, video dan infografik yang menarik. Juga terdapat ujian berkaitan ibadah haji bagi mengetahui tahap pemahaman bakal haji. Mudah dan menarik, bukan? Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Firmanullah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kautsar ayat kedua yang bermaksud, tunaikanlah salat dan sembelihlah kurban sebagai tanda syukur. Jom kita rebut peluang buat ibadah kurban bersama serantau Muslim. Harga berpatutan, gambar bahagian kurban anda dapat dan anda juga akan dapat risit dan sijil penyertaan. Memang berbaloi. Sertai kurban mudah bersama serantau Muslim. Layari kurbanmudah.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Alah, mana nak simpan barang kemas ni? Nak buat modal berniaga. Simpan je kat pajak gadai I di Bank Muamalat. Selamat. Kadar keuntungan tetap 0.94% bulan. Margin pembiayaan sehingga 80%. Had pembiayaan tinggi, lebih tunai. Sekarang berkonsepkan tawaru? Lebih murah, Kak. Bayaran ansuran setiap 6 bulan dan kadar keuntungan dikira berdasarkan jumlah pembiayaan. Bukan lagi atas nilai cagaran emas macam sebelum ni. Wow, lagi menarik. Tunai mudah, kadar rendah, patuh syariah. Info lanjut di muamalat.com.my atau hubungi 03-2600-5500. Tertakluk terma. Institut Kefahaman Islam Malaysia akan mengadakan Kongres Nasional Islam, Keluarga Malaysia dan Keharmonian membina agenda kalis cabaran masa depan pada 19 hingga 20 Mei 2022 bersempena sambutan ulang tahun 30 tahun IKIM. Yang berhormat Senator Datuk Haji Idris Haji Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama akan merasmikan program tersebut. Program ini akan disiarkan secara langsung menerusi Facebook IKIM dan TV IKIM. Untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan program ini, sila layari laman sesama IKIM di www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan di talian 03-6204-6320 atau 6322. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu Wa Taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kita dah masuk ke pusingan ketiga. Lambai Kaabah bekalan Duyufur Rahman. Duk dan Pian masih lagi bersama dengan anda dan juga saya bersama Datuk Dr. Haji Anhar Opir yang merupakan Mufti Negeri Selangor dan juga Ustaz Haji Syahrin Awaluddin, Pengurus Kanan Bahagian Bimbingan Haji Lembaga Tabung Haji. Ya, jom kita sambung. Terima kasih sahabat-sahabat kita sekali lagi yang terus setia bersama. Dan ramai juga Datuk dan Ustaz yang doa minta-minta dapat menjadi tetamu Allah nanti. Amin, insya-Allah. Dan hari ini banyak juga bekalan-bekalan yang perlu kita siapkan sebelum ke Tanah Suci. Datuk mungkin nak ceritakan sikit sebalik banyaknya persiapan bekalan yang kita kena kumpul sebelum menjadi Duyuf Ar-Rahman. Sebenarnya bila dah dapat panggilan tu dah jadi tamu lah kan Tok kan. Jadi apa hikmah yang besar yang di sebalik ibadat haji ni sendiri, Datuk? Ya, terima kasih pada DJ Pian, DJ Luke dan juga Fadil Ustaz Syahrin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Banyak hikmah dan juga maqasid, tujuan ibadat haji yang kita lakukan ini. Selain daripada itu semua adalah perintah Allah Ta'ala, tetapi para ulama mencari hikmah. Boleh jadi beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama itu sebagaimana perkara-perkara berikutlah. Yang pertama sekali, ibadah haji ini menzahirkan sifat ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Maknanya daripada ibadat haji yang kita lakukan, yang nak ditonjolkan, yang perlu untuk dihayati oleh setiap Duyufur Rahman termasuk semua orang Islam adalah menzahirkan sifat ubudiyah. Kita ini adalah hamba Allah. Allah Ta'ala itu yang maha berkuasa, yang maha berkehendak. Seorang mukmin itu pastilah
seorang yang cepat untuk menyahut segala yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk dilakukan. Dalam surah Ali Imran ayat 97, apabila Allah Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah Ta'ala itu ibadat haji yang perlu dilakukan bagi mereka yang ada kemampuan. Seorang mukmin yang sebenar bila tahu perintah Allah Ta'ala mampu, dia tak boleh bagi alasan yang banyak lah. Saya rasa belum sampai seru lagi lah. Saya rasa belum sampai masa lagi lah. Saya rasa saya nak pergi 2 tahun sebelum mati lah. 2 tahun dah. Tapi itu alasan yang sepatutnya tidak boleh diberikan. Orang mukmin yang sebenar sifatnya bagaimana? Sami'na wa ata'na. Dalam ayat 285 surah Al-Baqarah, orang mukmin itu akan menyebut kami dengar dan kami patuh. Maka segera untuk kita cukupkan syarat. Bagi yang dah cukup syarat dan mampu, maka tidak boleh ditangguh. Ada orang kata yang muasasah kena ikut turn ni Ustaz Syahrin ya. Dia punya queue tu masya-Allah. Dulu-dulu 5 tahun. Lepas tu dapat 10 tahun. Sekarang ni mungkin 80 tahun nampaknya. 80 tahun atau 90 tahun dah. Itu pengalaman masing-masing bila daftar anak sekolah rendah untuk 1300 haji tu lah. Dahulu macam tu kan sistem dia. Tapi kena siapkan dan kena pergi. Bagi yang mampu untuk tidak ikut muasasah dan dia mampu untuk ikut tabung haji travel, maka wajib untuk dia berdaftar dan pergi. Kerana kita tidak tahu mati kita bila. Maka ubudiah menjadikan kita seorang yang dalam semua perkara dalam kehidupan kita sentiasa patuh dan taat kepada perintah Allah. Kalau kita ambil kata-kata seorang ulama iaitu Al-Kasani, walaupun mazhab Hanafi, tetapi dalam kitabnya Al-Bada'i' As-Suna'i sampai kepada tajuk haji, ayat ini dihuraikan. Dia kata dalam ibadah haji itu menzahirkan sifat ubudiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, DJ Pian, DJ Luke, iaitu merealisasikan takwa. Tadi Ustaz Syahrin dah kaitkan dengan ibadah puasa kita baru-baru ni. Ayat 183 surah Al-Baqarah, bagi ibadat puasa itu la'allakum tattaqun. Bagi orang yang tidak pergi haji ada satu ibadah korban. Ibadah korban juga berkaitan dengan takwa. Ketika Habil dan Qabil tuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak innama yataqabbalullah minal muttaqin. Hanya ibadah korban yang diterima oleh Allah Ta'ala itu daripada orang-orang bertakwa. Dan dalam ibadat haji, oleh kerana perjalanannya jauh, makan masa yang panjang, 8 jam. Dulu zaman arwah mak bapak kita kalau naik kapal laut, kira yang dibawa bersamanya anak ayam lah. Naik kapal laut sebab cukup 30 hari dia dah besar. Akan disembelih dan dimakan atas kapal tu. Jadi bila mereka wadak bersama ahli keluarga, kira macam mungkin tak akan jumpa lagi. Itu dulu punya suasana. Mereka bermaaf-maafan, mereka betul-betul maknanya memaafkan pula saudaranya. Jadi Allah Ta'ala sebut perkataan yang sangat maknanya dekat dengan orang yang bermusafir. Tadi Ustaz Syahrin kongsikan kepada kita satu ayat Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Bekalan, cerita bekalan ni makan, cerita bekalan ni cerita minuman. Tetapi Allah Ta'ala suruh kita supaya berbekal dengan bekalan takwa. Ayat ini ayat berkaitan dengan haji. Jadi wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai hati kecerdikan dan juga kebijaksanaan. Dan yang terakhir, yang ketiga mungkin saya boleh kongsikan, seluruh ibadah haji itu adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting supaya kita memahami kehidupan kita ini tidak boleh terlepas daripada ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut bagi mereka yang selesai ibadat haji, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Ingatlah Allah Ta'ala. Orang yang selesai daripada Masy'aril Haram, daripada Arafah, fa idza afattum min arafatin fadhkurullah. Ingatlah Allah Ta'ala. Maknanya disuruh ingat Allah Ta'ala. Dalam kehidupan seharian jangan lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi hikmah dan maqasid. Ini adalah muktamar yang terbesar
tidak ada jawatan, tidak ada pangkat, semuanya pakai kain ihram yang sama, di tempat yang sama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah gambaran perhimpunan pada hari akhirat nanti di padang mahsyar. Semua itu akan menjadikan kita insaf dan menjadi hamba Allah taala, insya-Allah. Masya-Allah. Dah terbayang-bayang dah macam mana perjalanan haji itu, termasuk sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah kita yang bakal menunaikannya tahun ini. Kita doakan semoga semuanya lancar insya-Allah dan mabrur. Betul. Tadi Datuk petik tadi tentang apa, akaun haji. Betul, bukan akaun tabung haji satu. Daftar haji lain kan Ustaz dan Datuk kan, daftar haji yang 1,300 untuk daftarkan haji dan tahulah nanti tahun berapa. InsyaAllah moga-moga Allah rezekikan kita. Betul. Alalan tadi Pian sebut Ustaz Mabrur ni. Ni ada juga orang tanya Ustaz Syahrin, katanya kalau haji, macam mana kita nak tahu haji kita ni haji mabrur, dan kalau dah dapat mabrur tu macam mana nak kekalkan pula kemabrurannya itu. Apa nasihat yang para pembimbing biasa pesan pada jemaah haji kita, Ustaz? Silakan. Ya, terima kasih DJ Lok dan DJ Pian bersama Datuk. Inilah di antara matlamat kita menunaikan haji, baik itu bimbingan yang kita buat di tanah air, di tanah suci. Kita nak tengok the end objektif kita, matlamat akhir kita. Sebenarnya Nabi sebut laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur ini balasannya tak lain melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hidup di dunia ni memang kita tahu sementara, dan kehidupan yang kekal abadi ialah akhirat. Dan kita ada dua, imma jannah wa imma nar, sama ada syurga ataupun neraka Allah waliyazubillah. Jadi sudah pasti bagi kita yang jemaah yang terpilih dijemput sebagai duyufur rahman, gunakanlah peluang ini, peluang yang terbaik ini dengan kita melaksanakan ibadat haji ini dengan sebaik yang mungkin. Mudah-mudahan kita mendapat haji yang mabrur. Memang kita Allah alam Datuk, kita pun tak tahu, sebenarnya Allah yang tahu siapa yang dapat haji yang mabrur. Cuma ada tanda-tandanya lah. Ulama-ulama sebut adalah alamat orang yang dapat haji yang mabrur ini. Kalau ikut Imam Nawawi sebut an yakuna al-hajj ba'da ruju'ihi khairan mimma kana. Salah satu dia lah, maknanya orang yang balik daripada haji ni dia akan jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Lebih baik daripada sebelumnya. Fahaza min alamati qabulil hajj. Inilah antara tanda haji dia diterima dan hajinya mendapat haji yang mabrur. Wa an yakuna khairuhu mustamirran. Dan kemudian kebaikan dia itu, kesolehan dia itu akan berterusan dan bertambah. Jadi ini yang kita dalam kita punya tabung haji sekarang ni kita buat ada perancangan strategik untuk hijrah 24 dan juga blueprint haji kita dah masukkan dalam plan transformasi bimbingan haji ini. Matlamat akhir kita adalah untuk melahirkan graduan haji, alumni haji ini yang soleh dan musleh, orang yang baik dan juga menjadi orang yang menjadi ejen kebaikan. Dia bukan hanya baik untuk diri dia, tapi dia juga mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Jadi tanggungjawab ni berat. Jadi sebab itulah kita usaha dengan sedaya upaya kita sejak daripada awal lagi. Jam tadi ada DJ Pian sebut ada juga soalan daripada penonton, pendengar yang kata boleh tak nak ikut kursus. Kita memang al-walukan, ahlan wa sahlan. In fact sebelum ni pun bila kita buat kursus asas haji memang ramai yang terbuka di masjid-masjid. Kita yang jemaah kawasan tu sepatutnya dalam 200-300 orang je. Tapi yang datang ke masjid hampir 1,000. Masya-Allah. Dia punya giliran sebenarnya mungkin 3-4 tahun, 5-6 tahun lagi. Jadi alhamdulillah jemaah kita memang kesedaran tu agak tinggi untuk mereka belajar. Dan tambahan pula sekarang ni bila kita dah ada kemudahan teknologi ni, lah yang kita sebut kita dah ada portal e-bimbingan haji ni. Dan ia terbuka. Maknanya untuk pengguna umum pun, bagi yang belum terpilih pun mereka boleh guna portal ini untuk ikuti basic lah kursus-kursus asas haji tersebut. Tapi yang lain hanya kita bagi kepada yang terpilih lah. Sebab kita punya harapan itulah kita nak bagi masa yang lebih panjang kepada jemaah ini untuk bersedia. Membuat persediaan ilmu, kefahaman. Macam Datuk sebut tadi, benda ibadah ni bukan benda yang kita nak jawab peksa macam tu je. Kita nak menghayati ibadah tersebut, ubudiah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu kita harap bila dia balik daripada menunaikan haji,
kita akan nampak tanda-tanda kemabruran dia. Di antaranya ulama sebut dia istiqamah lah. Kalau di tanah suci kan peluang untuk sembahyang berjamaah, pergi ke masjid, sebagainya itu terbuka luas. Kita tak adalah sibuk nak pergi kerja, nak pergi ni. Kalau kita nak pergi sekarang di Malaysia, kita nak keluar pejabat, kena keluar sebelum subuh pun ada. Jadi sebab itu bila kita di tanah suci ni, Allah bagi peluang. Jadi mudah-mudahan bila kita balik ke Malaysia, kita istiqamah. Dengan amalan-amalan baca Qurannya, doanya, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara tanda-tanda haji yang mabrur. Demikian juga ulama sebut kita banyak buat kebaikan, bersedekah, tolong orang, bagi makan. Kalau lihat dalam ibadah haji ni banyak bila orang sebut dam kena denda apa sebagainya, itu bagi makan. Salah satunya bentuk bagi makanan apa sebagainya kepada sembelih kambing apa sebagainya. Jadi ini boleh diteruskan. Jadi mudah-mudahan ini juga menunjukkan bahawa kita dapat menghasilkan. Sebab sebelum ni bila sebut ibadat haji ni macam personal matter, individu dengan dia menyapa. Tapi kita nakkan supaya ubah sikap kita. Kita nak graduan haji ni mereka juga memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. Dipanggil, maksudnya bila dia balik daripada haji, dia menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Dia melakukan ibadatnya, menjaga daripada meneruskan, tidak melakukan maksiat, melakukan ketaatan. Kemudian dia memberi sumbangan kepada masyarakat. Jadi apa kan? Jadi ahli masjid, apa sebagainya, banyak benda yang dia boleh buat. Jadi kita memang bercita-cita lah, harapan kita tabung haji untuk bersama-sama dengan jemaah untuk membantu juga menyumbang kepada membina negara, masyarakat yang lebih baik, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara program yang kita buat selepas balik daripada haji ini, kita ada satu program yang kita namakan Hizhash. Hizhash ni ialah himpunan persaudaraan hujjaj. Maknanya bila dulu kita dah buat dah, tapi tertangguh sikit sebelum ni. Jadi kita akan teruskan insya-Allah tahun ni. Balik saja daripada menunaikan haji, mereka kita akan kumpulkan. Sebab sekarang ni kemudahan mudah. Kita nak kumpulkan mereka balik dan kita nak bincangkan balik kepada mereka apa pelan tindakan dia, action plan dia selepas dia balik daripada haji. Supaya dia dapat teruskan mengekalkan kemabruran dia tu selepas mereka menunaikan haji. Selain itu banyak lagi lah terpulang kepada jemaah itu sendiri. Kita ada pembimbing-pembimbing di seluruh Malaysia. Mereka boleh bersama meneruskan agenda kebaikan ini untuk bukan hanya diri dia, keluarga dia, masyarakat dan juga negara, insya-Allah. Para pembimbing pun sentiasa ada, para asatizah kita untuk beri bimbingan, nasihat untuk kita kekalkan kemabruran tersebut. Dan di ujung ni mungkin untuk sedikit kesimpulan daripada saya bersama Datuk untuk sampaikan peringatan dan nasihat pada kami semua, Datuk, hari ini. Betul. Terima kasih DJPN. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu perkataan yang menarik bila saya pergi bertugas 2019 yang dimasyhurkan oleh tabung haji adalah pergi sebagai duyufur rahman dan pulang dengan kemabruran. Jadi duyufur rahman itu satu title yang cukup bermakna, tinggi nilainya, jaga, dan kita nakkan mabrur sebagai akhir daripada ibadah haji yang kita lakukan, tidak ada balasan melainkan syurga Allah Ta'ala. Maka tunaikan dengan sempurna persiapan, adab-adabnya, hayati maqasid dan hikmahnya, insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih, Datuk. Imbau kembali cogan kata yang slogan tersebut dan untuk jadi satu azam untuk para duyufur rahman. Dan kita ucap terima kasih banyak-banyak hari ini, perkongsian yang sangat bermakna, bekalan duyufur rahman untuk lambaian Kaabah yang dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji bersama Datuk Dr. Haji Anhar Haji Open, Mufti Kerajaan Negeri Selangor, yang juga merupakan ahli tatan kuasa penasihat Haji TH Jakim, dan juga Ustaz Haji Syahrin Awaludin, pengurus kanan bahagian bimbingan haji Lembaga Tabung Haji, atas perkongsian yang cukup menarik selama 1 jam ni. Terima kasih banyak-banyak ilmu yang kami dapat. Moga-moga ada kebaikan, insya-Allah. Satu lagi, Datuk Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita berehat ketika dan anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami untuk bicara maqasid bersama PNB sebentar lagi di Warna Pagi. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Rancangan lambaian Kaabah itu tadi dibawakan kepada anda oleh Lembaga Tabung Haji. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang Tabung Haji di www.tabunghaji.gov.my atau hubungi pusat pelanggan kami di talian 03 6207 1919.
Tak sempat ke kursus haji di masjid? Terlupa jadual kursus haji? Mencari rujukan berkaitan ibadah haji? Sekarang tak perlu risau lagi. Dengan portal e-bimbingan haji, kita boleh mengikuti kursus-kursus ibadah haji secara dalam talian atau fizikal. Tak perlu risau kalau terlupa jadual. Lebih mudah membuat rujukan melalui e-buku, video dan infografik yang menarik. Juga terdapat ujian berkaitan ibadah haji bagi mengetahui tahap pemahaman bakal haji. Mudah dan menarik, bukan?